Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semua. Apa khabar? Dan doa saya semoga saudara semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dan dipermudahkan rezeki keluarga anda semua. Ajal, maut, jodoh, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan teruskan perjuangan, jadi fighter dalam hidup ni. Jangan menyerah kalah, jangan putus asa. Dan di mana ada usaha, di situ ada kejayaan. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya yang berusaha, hamba yang tidak berputus asa. Kerana segala-galanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Sabruddin, waalaikumsalam. Kak Rubiah, waalaikumsalam. Abdul Hamid, waalaikumsalam. Mak Roy, waalaikumsalam. Khabar semua tuan-tuan. Teruskan perjuangan. Pedulikanlah Perikatan Nasional. Pedulikanlah hantu Perikatan Nasional. Mereka kumpulan yang lemah, kumpulan yang bermasalah, malah dikejar oleh hantu jana wibawa. Kita pun tahu ketua penerangan mereka telah didakwa di mahkamah. Walaupun hari ini beliau meletak jawatan, hakikatnya di pilihan raya yang ke-15 beliau adalah ketua penerangan Bersatu Perikatan Nasional. Mana dia cakap tidak serupa bikin. Di depan rakyat konon dia ibarat malaikat, di belakang rakyat rupanya hantu raya, tuan-tuan. Sanggup mengambil kesempatan atas program Jana Wibawa yang objektif program tersebut untuk membantu syarikat Bumi-Putera mendapatkan kerja dalam bidang pembinaan construction. Tapi mereka jelas mengambil kesempatan menjadi orang tengah untuk menguruskan tender-tender tersebut. Dan amat mengejutkan lagi, mereka meminta sorokan yang begitu tinggi. Ada yang minta 6.9 million, 500 million, 12.5 million. Nampak tak? Dalam darurat, dalam wabak COVID, dalam kesempitan kemiskinan rakyat, ketika rakyat dikurung, mereka bermaharjalela memenuhi nafsu serakah mereka untuk mendapatkan habuan tepi, semata-mata untuk mengkayakan diri, mengkayakan keluarga dan menambah kualiti hidup dengan cara yang salah. Saudara-saudari, dalam politik ni, dalam perjuangan ni saudara, biarlah kita pakai kereta buruk pun, makan nasi belau ikan masin pun tak apa. Yang penting kita jujur ikhlas lillahi ta'ala dalam perjuangan ini, saudara. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Jaidin penerangan UMNO Baganjerai, thank you. Jaidin Din, salam tuan, buat masa ni kita harus memkukuhkan kekuatan parti. InsyaAllah parti kita akan kembali kukuh. Pemilihan UMNO 2023 merupakan permulaan kebangkitan yang mana saya yakin keseluruh akar rombi, para perwakilan akan buat satu kejutan yang luar biasa, yang mana pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin nanti adalah yang terbaik dari yang terbaik. Maknanya kalau kita nak cakap soal kebangkitan, soal perubahan, soal kemenangan, kita mesti memilih pemimpin yang bukan hanya champion di kalangan ahli, tapi champion di galeri awam, mempunyai keupayaan untuk menarik sokongan awam kepada parti kita. Dan kita pastikan pemimpin-pemimpin yang mempunyai keupayaan seperti itu terpilih untuk memimpin parti kita. Amalan-amalan susun papan adalah amalan-amalan yang tidak lagi menguntungkan parti. Kita mesti memberi sepenuh kepercayaan, sepenuh keyakinan
kepada perwakilan untuk memilih pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, bukan memilih kerana terpaksa, memilih kerana dipaksa, memilih kerana takut dan sebagainya. Kita nak pilih kerana parti. Kita mengundi untuk parti. Kita nak pemimpin yang boleh bawa kemenangan kepada parti. Dan kita yakin pemilihan yang akan berlaku tak lama lagi akan mencetuskan gelombang kebangkitan yang hebat. Terutama di sayap pemuda yang kita nampak di peringkat jawatan ketua pemuda ditandingi ramai tokoh-tokoh hebat. Di peringkat naik ketua pemuda, esko, kepimpinan bahagian dan sebagainya, semuanya ditandingi tokoh-tokoh yang hebat. Kita kalah pilihan raya yang ke-15 disebabkan penolakan sebahagian besar orang-orang muda kepada kita. Jadi bagaimana caranya untuk kita kembali perkasa? Jawapan dia mudah. Kita mesti memilih pemimpin muda yang berkualiti. Pemimpin muda yang berkeupayaan. Pemimpin muda yang mampu menggarap semula sokongan orang-orang muda kepada UMNO. Dan sekiranya kita berjaya, tentulah kita akan mencetak kemenangan di pilihan raya yang ke-16 nanti. Buat strategi kita untuk kemenangan pilihan raya ke-16. PRN ni soal taktikal saja. Sebab jarak waktu PRN terlampau dekat. Keputusan tu kita tidak boleh jangkakan. Tapi untuk pilihan raya ke-16, insya-Allah kita mampu mengembalikan sokongan orang-orang muda kepada UMNO. InsyaAllah boleh. Maknanya kita perwakilan Akombi kena buat satu keberanian untuk menggerakkan sebuah revolusi, memilih pemimpin yang sebenar-benarnya ada keupayaan di galeri awam, yang mampu meyakinkan pengundi, yang mampu menjelaskan perkara yang sebenar pada pengundi, dan mampu untuk membawa kemenangan kepada parti. Okey tuan-tuan. Ya lah, pemilihan UMNO ni untuk UMNO lah. Kita nak pilih vice presiden baru, MKT baru, kepimpinan bahagian yang baru. Betul, mesti akan berlaku rombakan. Betul tak? Mesti akan berlaku perubahan. Akan wujud keseimbangan yang lama dengan yang baru. Betul tak? Barulah tempat-tempat yang kita kalah tu, kita boleh mengambil alih semula kursi-kursi tersebut. Saya juga menawarkan diri bertanding naik ketua bahagian UMNO dulu. Saya pergi dengan solo. Tak ada pair dengan siapa-siapa pun. Saya serahkan sepenuhnya nasib saya kepada para perwakilan di kawasan Lumut. Dan saya menawarkan perubahan. Saya menawarkan kebangkitan. Saya menawarkan kemenangan. Dan saya letakkan diri saya sebagai tukaran janji. Sekiranya saya gagal untuk membawa kemenangan di pilihan raya ke-16, saya sendiri akan mencari jalan untuk berundur dan berjuang daripada belakang parti. Itu antara tawaran-tawaran yang saya beri kepada akar umbi di kawasan saya. Sebab kalau kita tak berupaya untuk bawa kemenangan, kita perlu cari orang lain yang mampu bawa kemenangan di kawasan kita. Itu prinsip saya mudah. Kalau saya diberi amanah dan saya tak mampu bawa kemenangan di kawasan saya, bermakna saya kena beri laluan kepada orang lain yang mungkin ada keupayaan untuk membawa kemenangan di kawasan saya. Ini pemikiran politik saya macam tu. Sebab
menang kalah ni atas kekuatan seorang pemimpin tu. Bagaimana dia memimpin, bagaimana dia meyakinkan masyarakat, bagaimana dia nak masyarakat memilih dia, dan insya-Allah di mana ada usaha di situ ada kejayaan. Okey tuan, insya-Allah insya-Allah. Di Lumut ni perkembangan dia baiklah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tak ada lah apa tu perang-perang yang pelik-pelik, tak ada lah. Kita bertanding dengan secara demokrasi, mengamalkan amalan politik yang matang, kerana kita nak mencipta kejernihan dalam politik. Sebab objektif kita tu nak mencapai kemenangan. Bukan sekadar untuk mencapai kemenangan dan untuk diri kita secara peribadi, tapi membawa kemenangan yang besar kepada parti dan memenuhi harapan atau merealisasikan impian akar umbi parti yang berjuang bermati-matian untuk membawa kemenangan kepada parti. InsyaAllah. Boleh, tak boleh pula. Tempat saya ni dah kalah 3 kali parlimen. Tapi saya janji pada hari ke-16 menang. Itulah keberanian saya, saudara. Kawasan saya dah 3 kali kalah. PRU 14 kalah. PRU ke-13 kalah. 14 kalah, 15 kalah. Mana kawasan ni disebut sebagai kawasan yang gelap lah. Bukan fit deposit untuk UMNO ataupun Barisan Nasional. Tapi saya akan buat. Kalau saya diberi amanah, saya akan buat. Kalau itu menjadi menang, belah raya ke-16 kita akan menang. Dan saya akan berusaha bersungguh-sungguh, bekerja siang malam, meyakinkan masyarakat di kawasan saya bahawa UMNO adalah pilihan terbaik untuk diangkat sebagai wakil rakyat, dan menjaga kawasan, membawa pembangunan kepada kawasan, dan mencetuskan gelombang kebangkitan kepada parlimen-parlimen yang lain. Tuan-tuan, boleh? Duduk bang tak? Itu tawaran saya jika saya dipilih. Saya gentleman hal ni. Menjanjikan kemenangan. Sebab bila pihak lawan menyindir kita 3-0, saya sebenarnya tak marah kepada pasukan lawan ni. Bagi saya mereka ini sebenarnya membakar lagi semangat saya, dan saya akan buktikan yang kita akan menang di pilihan raya ke-16 sekiranya saya diberi amanah. Itu je. Okey tuan. InsyaAllah boleh. Kita boleh menang. Kerja kuat. Siang malam keikhlasan nombor 1. Tidak ada agenda kepentingan peribadi. Masyarakat akan lihat kita, dia akan menilai kita, orang ni boleh tak boleh, betul. Dan okey tuan, saya nak biar bang sakit. Norizan Izam, Waalaikumsalam. Ni janji confident. Saya confident tu important dalam diri seorang pemimpin. Kebolehan bercakap, keberanian untuk bercakap, keberanian untuk menanggung risiko, bersedia untuk dianiaya, bersedia untuk didakwa, bersedia untuk dipenjara, itu perkara yang perlu ada dalam setiap diri pemimpin. Kalau kita nak jadi pemimpin tapi kita takut, perkara yang benar pun kita takut nak pertahankan. Kalau parti lawan hentam parti kita, kita tak berani nak keluar menentang, tak boleh dipimpin tu. Kena dipimpin. Pemimpin dia mesti ada keberanian. Berani itu maksudnya bukan nekat. Berani dan nekat dua perkara yang berbeza. Dan maksud pun berbeza. Berani bermaksud berada di tengah-tengah antara si pengecut dan si nekat. Sebab pemimpin tu kalau nekat, dia akan terbunuh. Pasukannya akan terbunuh. Pemimpin itu kalau pengecut, dia akan ditawan musuh, dan pasukannya juga akan ditawan musuh. Pemimpin itu tidak boleh gila hormat.
Kalau pemimpin tu gila hormat, dia akan mati dengan terhina. Dan tuan, pemimpin pun dia tak boleh cepat melompat. Tak boleh cepat marah. Nanti diprovokasi musuh, terkangkang habis keluar. Betul? Dan pemimpin tu jangan mudah percaya. Atau terlalu mudah berbelas kasihan. Nanti terjebak, sesal kemudian. Betul? Betul tak? Apa ni? Muhammad, sembang kencing mudah. You nak kata apa, you katalah. Saya tak marah pada you. You ni belajar dengan pemimpin you. Betul? You komen-komen negatif macam-macam kat saya ni, saya tak peduli pun. Saya maafkan kamu. Sebab apa? Kamu tak salah. Muhammad, kamu tak salah. Yang salahnya pemimpin kamu. Kan? Bagaimana Ketam nak mengajar anak-anaknya berjalan lurus. Betul? Kan? Dah itu didikan yang Muhyiddin bagi, Haji Hadi bagi. Kan? Itulah menyebabkan kamu duk komen pelik-pelik, maki hamun dan sebagainya. Berbeza dengan kami. Pemimpin kami tak didik kami maki hamun orang. Pemimpin kami tak didik kami untuk fitnah orang. Pemimpin kami tak ajar kami untuk jadi macam Sabut Troopers Perikatan Nasional. Sampai SPRM pun dia fitnah. Nak bayar 10 juta kat Wan Saiful. Dan suruh jadi saksi. Again Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saksi untuk frame menentang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu kenapa dia jadi macam tu? Habis Muhyiddin ajar dia macam tu, Haji Hadi ajar dia macam tu, kan? Dan dia selalu buat live dengan MB Kedah. MB Kedah pun ajar dia macam tu. Betul? Kan? Sebab tu dia jadi macam tu. Dan dia pun pegang jawatan dalam parti penerangan. Duduk pula di bawah bos ketua penerangan. Kan? Diangkat buat sebagai pegawai khas. Dan dapat jawatan baru. Pegawai analisis Wan Saiful Wanjan. Kita tak bertenah PDRM ke, SPRM ke, tak ada. Dan kita pun tak akan mengugut mana-mana orang yang tak suka kepada kita, aisaman you. Tak ada. Sebab kita nak marah kepada pengikut buat apa? Betul? Yang menyebabkan pengikut jadi macam tu, kerana ketua mereka tu, yang didik mereka macam tu. Contoh macam ni lah. Bila Wan Saiful kena dakwa, Muhyiddin terus buat fitnah. Dalangnya Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang dakwa Wan Saiful. Zahid Hamidi lah kepala perancang konspirasi nak mendakwa PM1. Dah fitnah. Sama macam Mat Syafiq tu. Bila Wan Saiful kena dengan SPRM, dia kata SPRM nak bayar 10 juta kat Wan Saiful. Kau tengok, kau nilai sendiri. Dia apa nak kisah sangat dengan Sabut Troopers Perikatan Nasional ni. Dia orang dulu kuat bukan kerana ada aura, ada karisma, ada kemampuan. Mereka menang 74 kursi pun sebab mereka tu berduit, beruang. Makna kekuatan mereka bergantung kepada wang. Dengan wang yang banyak pun mereka masih tak mampu nak jadi kerajaan. Paling tinggi 74 kursi saja. 74 kursi jadi apa? Jadi pembangkang. Betul. Makna dalam Perikatan Nasional tak ada pemimpin, tak ada pejuang. Pujawang banyak. Betul. Pujawang banyak. Yang haram dihalalkan. Rasuah. Halal dengan sedekah. Sikit-sikit. Semua salah orang lain. Kami yang paling bersih. Last sekali. Last sekali. Duduk dek. Duduk. Ni anak lelaki lah. Duduk. Saya baca ayang. Settle tak kerja? Saat sana ada jiran datang. Buat air tak buat air. Jiran datang. Ya? Sedua saat ni. Saat sana nak lama nak kena berhenti ni sebab ada jiran-jiran saya datang. Jiran dekat rumah. Ini lah rumah saya kan. Rumah rakyat. Apa ni, Simi okey. Sama macam Ismi sekarang dah cium mulut dengan DAP. Baik, brother.
Kan? Takkan tak tahu pun falsafah mudarat kecil, mudarat besar. Saudara. Kan? Kita hari ini bersama PIHIS bukan kita jual prinsip. Kita bersama PIHIS kerana nak mengelakkan mudarat yang besar. Bermakna UMNO ni hidup. Kan? Dia tidak meletakkan kepentingan parti itu mengatasi kepentingan negara dan rakyat. Kalau UMNO nak ikut resmi bersatu, meletakkan kepentingan parti di atas sekali, maka tak ada mana-mana pihak yang boleh jadi kerajaan. Bila semua pihak tak boleh jadi kerajaan, tuanku terpaksa mendauratkan negara. Tuanku terpaksa, buat yang lah. Tak lah, buat yang lah. Duduk. Tuanku terpaksa mendauratkan negara. Betul? Kalau darurat tidak laksanakan, tentulah ekonomi akan jatuh. Hutang akan bertambah. Kan? Betul? Ringgit akan jatuh, hutang bertambah, kemiskinan akan meningkat, anak-anak rakyat kelaparan, keciciran persekolahan dan sebagainya. Jadi, adakah kita nak UMNO memilih mudarat yang besar kepada negara dan rakyat? Tak nak kan? Betul? UMNO tetap UMNO. Kan? Bersatu tetap bersatu. Kan? Bersatu mana peduli soal ekonomi, soal hutang negara. Kan? Soal mata wang, soal rakyat. Kalau boleh nak kurung rakyat hari-hari, nak tutup sepadan daerah, sepadan negeri, dan juga nak tutup sepadan antarabangsa. Kan? Boleh guna wang negara tanpa perlu dibahaskan dalam parlimen. Mereka boleh buat keputusan ikut suka mereka. Yang penting mereka berkuasa. Dan pemimpin Perikatan Nasional ini pemimpin yang tidak ada standard. Nak ada standard macam mana? Hak orang ditabuh mereka. Hak orang dicuri mereka. Ahli parlimen orang disamun mereka. Di situ pun kita tahu dah, kita boleh nilai dah bahawa Perikatan Nasional punya leaders ni, leaders yang pentingkan diri. Kan? Di PIHIS jatuh sebab apa dulu? Kan? Sebab bersatu curi ahli parlimen dari berbagai-bagai parti. Betul? Baru-baru lepas Raya ke-15. Kan? Pemimpin Perikatan Nasional masih bawa perangai yang sama. Dia samun 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional. Dah bagi SG kat dia. Tentulah janjinya bulan dan bintang. Tapi akhirnya mereka lupa. Kan? Yang Malaysia negara hukum. Kan? Atas tindakan mereka menyebabkan 10 orang ahli parlimen tu yang gagal menjadi kerajaan bersama dengan Muhyiddin ni, dah jadi apa? Dah jadi kain buruk. Tak jadi kain buruk macam mana? Kan? Macam mana orang nak percaya kat 10 orang tu lagi? Kan? Nak percaya macam mana? Kan? Sebab dulu dia nak pi bersama dengan Muhyiddin. Kan? Bila tak berjaya, kan? Dalam politik ni orang kata kena sidai lah. Kena sidai pun bukan kerana orang sengaja nak sidai mereka. Mereka yang sidai diri mereka sendiri kerana perancangan mereka untuk bersama Muhyiddin tu gagal. Dan sekiranya lah seandainya mereka berjaya lah kata hari itu, tubuhkan kerajaan dengan Muhyiddin, tentu apa akan jadi? Kita yang kena sidai. Macam dulu, time Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tengok Presiden kena sidai, bosku kena sidai, Tok Mat Hassan kena sidai, Ahmad Mazlan kena sidai, kan? Samsul Nasirah kena sidai, pakat kena sidai habis. Yang setia kepada UMNO kena sidai. Yang setia kat Muhyiddin dapat berbagai-bagai jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan. Dia cerita ada. Siapa juga zaman Mak Ayah Sabri. Bila Mak Ayah Sabri jadi Perdana Menteri, dia sidai je orang lain. Dia hanya ikut kehendak Muhyiddin. Siapa yang boleh jadi menteri, siapa yang boleh jadi pemimpin kerajaan. Ni Mak Ayah Sabri pun sama. Sekarang Mak Ayah Sabri pun dah buat keputusan bersara dari politik. Eloklah bersara. Memang eloklah bersara. Eloklah bersara.
Baguslah macam tu. Dan dia nak bersalah lah. Cuma dia jangan duk salahkan orang lain. Sebab kekalahan Barisan Nasional di Pilihan Raya ke-15, dan dia Perdana Menteri, dia poster boy. Maknanya dia tak all out untuk meyakinkan pengundi untuk mengundi Barisan Nasional. Dia tak all out. Yang kedua, sikap dia yang lambat membubarkan parlimen antara punca dan keuntungan politik untung kepada Perikatan Nasional. Dan sekarang ni yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendung-kendung jatuh bersisiran. Sebab apa? Sebab tindakan dia sendirilah yang tidak mempercayai kepada pucuk pimpinan parti. Contohnya tak mempercayai presiden. Lebih mempercayai bahawa Muhyiddin itu lebih baik daripada Presiden UMNO itu sendiri. Cuai tuan. InsyaAllah tuan. Cuai sekejap tuan. Ada anak-anak jiran tu, anak kecil. Ismail P, kepala but. Nah, dia mencarut saya tu. Apa ni? Ismail P mencarut kat saya. Jangan marah kat dia. Nak buat macam mana? Haji Hadi ajak dia macam tu. Duk maki orang apa semua tu. Kononnya undi PAS masuk surga lah. Undi PAS bebas terlepas sesaan kubur lah. Macam-macam lah dia orang punya propa politik dia orang tu. Macam-macam. Hakikatnya tengoklah mengikut depa ni. Duk kerja maki hamun orang, duk maki orang, kata orang tu ni, kata orang ni. Tengoklah akhlak MB Kedah tu bagus sangat ke? Buat baik sikit nak tunjuk kat orang, nak bangga-banggakan diri. Lepas tu duk kata yang kita ahli UMNO ni berkawan dengan setan. Boleh ke? Dia nampak ke setan tu? Setan mana yang kami kawan? Setan mana? Setan ni suka mencuri hak orang. Kami tak curi hak orang. Tak curi pun mana-mana ahli parlimen hak orang lain. Kami hormati parti-parti lain. Betul? Oh, sedap. Mantap. Okey tuan. Saya ingat nak berhenti dulu tuan, sebab ada anak-anak jiran saya datang sini lah, duduk cici. Ayah-ayah depan pada jiran sembang petang. Ni bukan sembang politik. Jiran-jiran saya bukan orang politik. Jiran-jiran saya ni orang komuniti. Ambil ke lah. Azri bin Samad, PM had nak main ni jangan gaduh dengan PKR dan amanah. Juga ini soal pembagian kursi kena telan bahagian kursi kita serahkan ke Sekretariat Kerajaan Perpaduan menguruskan. Dan tentulah pembahagian kursi itu mestilah dilakukan secara seadil-adilnya. Kami tak adalah lemah sampai tahap orang kata serah bulat-bulat kepada parti lain untuk menentukan kursi parti kami. Kursi kita tetap hak kita lah, standard lah. Betul. Sebab PH ni dia champion kawasan-kawasan bandar. Kita kawasan bandar memang tak boleh pi. Betul. Kursi-kursi Cina, kursi-kursi India memang kita tak boleh pi. Fokus kita di kawasan-kawasan Melayu. Tentu kawasan-kawasan Melayu yang dimenangi Perikatan Nasional itu sudah menjadi milik kita kursi itu, betul. So logiknya milik kita. Kita kawasan-kawasan Melayu. Kursi-kursi yang okey tuan, saya nak berhenti dulu saya nak bawa cawan ni. Nanti lagi kita sambung Waalaikumsalam ya Ibrahim. Teruskan perjuangan saudara. Buat yang terbaik, para perwakilan pilih yang terbaik. Saya juga bertanding, undi saya.
Saya menawarkan kemenangan, kebangkitan. Saya seorang pemimpin yang yakin, ada kepercayaan pada diri dan boleh bekerja dalam pasukan dan sangat mencintai UMNO Parti Keramat ni. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.